Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar yang dikasihi. Okey, untuk hari ini, saya akan membincangkan dengan pelajar-pelajar tentang bab 8. Bab 8 masih lagi dalam topik bab 8 seperti sebelum ini. Walau bagaimanapun standard pembelajaran ini berubah. Kali ini untuk sukatan serakan data tak terkumpul, kita akan fokus kepada menentukan kesan perubahan data terhadap serakan. Berdasarkan apa? Berdasarkan nilai sukatan serakan dan perwakilan grafik. Okey, bahasa mudahnya apa? Sebenarnya statistik ni bagus belajar. Statistik ni dia banyak membantu kita memberi penjelasan lah. Kalau kita sebenarnya bagus ni, sebab besok kalau pelajar buat analisis, terutama bila buat projek, bila kita kumpul data, sebenarnya paling mudah kalau cikgu kat kelas pun sama. Bila kita nak kira markah kan, kita ada contoh dalam program pelajar. Jadi markah itu jadi markah, pelajar faham tak? Markah di antara beberapa pelajar yang ada tu, dia semua tak sama. Mungkin ada yang 50, 60, 70. Jadi kita nak analisis markah tu. Jadi kita akan untuk kita fahamkan dia punya serakan, dia punya taburan, dia punya julat, maksudnya markah tu macam mana. Macam mana kesan markah tu dan sebagainya lah. Jadi itu contoh lah. Sebenarnya statistik ni yang kita belajar sekarang ni banyak digunakan jika pelajar besok sama belajar buat tesis di universiti, ataupun jika kita membuat kajian penyelidikan yang berkaitan dengan pengumpulan data lah. Bila kita collect data, bila kutip sampel. Contohnya kalau macam penduduk Malaysia kan ada kan baru ni, bila dia orang buat untuk collect data, jumlah pengundi dan sebagainya. Jadi mereka perlukan satu analisis lah yang melibatkan data ni. Jadi dia akan ada kaitan dengan serakan data, kesan perubahan data. Jadi ini yang kita belajar. Apa yang kita belajar ni adalah benda yang memang apply untuk bekerja nanti, ataupun kita nak belajar nanti. Okey. Menentukan kesan perubahan data terhadap serakan berdasarkan nilai sukatan dan perwakilan. Maksudnya kita melihat data yang kita kutip tu kan, bagaimana kita nak kesan dia berubah apabila kita tambah data ke, tambah pelajar, markah pelajar ke, jadi apa bukti dia berlaku perubahan di situ. Kita akan melihat dari segi nilai sukatan serakan. Biasalah. Nak buktikan betul ke ada perubahan ni, data ni, betul ke ada pertambah markah ni. Jadi kita melihat pada nilai. Dia punya serakan, dia punya pattern, dia punya corak perubahan itu. Kadang kita cakap mudah. Buktinya di mana? Pertama, kita tengok nilai. Bila kita kira, dapat nilai. Ini bukti dia menunjukkan bahawa adanya kesan kesan kepada sukatan serakan ni. Apabila kita buat perubahan kepada data tu, mungkin kita tambah data, buang data, maka untuk melihat sejauh mana kesan dia, ataupun untuk melihat adakah berlaku kesan hasil daripada pengubahsuaian atau perubahan kita buat tu. Jadi kita pertama lihat nilai, kita kira-kira dapat nilai. Dan yang kedua, kita tengok dari segi grafik, gambar melalui graf lah. Melalui graf yang kita plot itu, melalui plotting graf, kita akan nampak pattern data tu berubah tak. Maksudnya adakah dia akan melebar ke, macam tu. Jadi sebenarnya apa yang kita belajar, kita nak melihat data ni dia bagaimana taburannya. Adakah sebab kita nak melihat data-data ni dia punya, maksudnya macam pelajar A dengan pelajar B. Contohnya Abu dengan Ali, markah Ali 40, Abu 80. Beza tak? Jadi kita melihat itu baru dua orang. Sekarang ni kita nak melihat kalau dalam jumlah yang besar, kita nak melihat kelas A, kelas contohnya kelas bunga raya ni dengan kelas bunga kekwa ni, siapa yang punya taburan markah dia yang kecil, sisi yang paling rendah dan sebagainya. Jadi kita akan melihat pattern ni lah, dengan membuktikannya melalui inilah sisi yang pawai dan sebagainya, untuk kita melihat corak
serakan data tu, bagaimana data tu ditaburkan. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, perubahan data disebabkan apa? Kenapa data tu berubah? Pertama, data tu berubah kerana katakan kita ada 30 orang belajar. Jadi kita akan ada 30 markah, ada 30 skor lah. Okey, tiba-tiba ada makluman baru mengatakan mungkin cikgu kata semua 30 pelajar ni kita tambah markah dia kepada 5 markah. Maknanya setiap orang tu, tak kisahlah markah dia macam mana, dia akan dapat pertambahan markah sebanyak 5. Kalau Mamat tu dapat 64, dia tambah lagi berapa, contohnya 6, dia akan dapat 70. Tetapi dengan nilai yang kekal, dengan nilai yang sama secara seragam lah. Tu dia katakan dengan suatu pemalar secara seragam. Maksudnya nilai markah, maksud pertama markah bagi setiap pelajar tu kita bagi secara sama rata. Kalau Ali dapat 4 markah tambahan, Abu pun dapat 4 markah tambahan. Jadi semua akan dapat. Itu maksudnya setiap data, atau setiap data tu akan dapat setiap data sama ada berlaku pertambahan atau penolakan dengan suatu pemalar secara seragam. Maksudnya perubahan data tu disebabkan oleh bila kita buat penambahan dengan markah dengan skor yang ada lah. Perubahan jumlah bilangan data tu sama, cuma sekarang ni apa yang dikata pertama ni, penambahan dari segi nilai tu bagi markah, bagi skor, setiap skor tu bertambah. Nilai tu bertambah. Kalau dia 30, kita tambah lagi 5, jadilah 35. Kalau kita tolak 35 tolak 3, jadilah 30. Maksudnya pertambahan dari segi nilai skor yang dah ada tu, yang dah sedia ada, bukan pertambahan dari segi ni responden ataupun pelajar yang ada. Pelajar tetap 30, tetapi nilai setiap markah itu kita tambah lagi ataupun kita tolak, macam tu. Okey, yang kedua, perubahan data disebabkan apa? Tadi pertambahan nilai. Sekarang ni setiap data, tadi kita tambah tolak. Sekarang ni data tu kita darab atau kita bahagi dengan satu nilai yang tetap. Itu malar namanya, pemalar. Contohnya kita tadi ada 30 markah. Setiap markah tu kita nak kali dengan 2. Semua markah tu kita kali dengan 2, sama, tak kisah siapa pun. Maka di situ perubahan data berlaku lah. Yang ketiga, perubahan data disebabkan apa? Bila kewujudan nilai pencilan dalam set data. Tiba-tiba dia sama macam tadi, cuma sekarang ni cerita dia data tu mengalami pertambahan, tetapi data yang masuk tu ialah nilainya agak jauh berbeza lah, atau dia agak jauh berbeza, sama ada kecil atau besar lah. Mungkin dia kalau besar, nilai tu mungkin terlalu besar lah. Mungkin sepatutnya kalau kita tengok dalam yang dah ada, markah dah lebih kurang 40, 60. Tapi kali ni kita masukkan, contohnya macam ni lah, mungkin perusahaan sebut kan, contohnya ada 30 orang belajar. Secara puratanya kalau kita tengok markah-markah budak-budak ni atau pelajar ni 30, 40, 50. Tapi bila pelajar ni masuk, kita masuk markah dia, dia punya markah memang tidak seperti mana markah-markah pelajar yang lain. Tiba-tiba dia ni markah dia 90, 95, sedangkan yang pelajar dalam kelas ni yang dah ada ni, sebelum dia masuk setakat 50, 60. Jadi nampak tak 90 dengan 50, 60, 40 tu berbeza kan? Jadi nampak tak, dia maksudnya pelajar yang markah tinggi tadi ni, dia kita katakan sebagai pencilan lah, sebab markah dia terlalu berbeza dengan yang dah ada. Ataupun kalau dia rendah, terlalu berbeza lah. Mungkin tak kisahlah sama ada nilai tu besar atau nilai tu kecil, atau nilai tu terlalu kecil atau nilai tu terlalu besar. Yang penting nilai dia tu agak jauh berbeza dengan nilai-nilai skor atau markah yang ada. Itu maksudnya kewujudan nilai pencilan dalam set data. Mana markah yang masuk tu, kita masuk yang baru ni, markah dia atau skor dia sangat berbeza dengan yang dah sedia ada. Jadi dia akan terpencil. Macam orang macam yalah, orang yang duduk terpencil rumah jauh kan, macam itulah. Maksudnya data tu tersebar terlalu jauh berbanding dengan yang ada ni. Jadi yang ni kelompok markah dia
lebih kurang je. Tapi yang satu ni markah dia jauh. Jadi macam tu. Okey, yang keempat, suatu nilai dikeluarkan atau dimasukkan dalam set data. Okey, ini apa cerita dia? Cerita dia suatu nilai dikeluarkan. Okey, tadi kita ada 30 pelajar, jadi akan ada 30 markah. Okey, sekarang ni okey, kita nak buang 2 markah ni. Jadi tinggal apa? Tinggal 28. Okey. Okey, jadi yang keluar ni, maksudnya bila kita sepatutnya 30 skor, ada 30 markah lah. Disebabkan hal-hal tertentu, kita keluarkan 2 markah ni, 2 skor ni, 2 pelajar ni yang markahnya sekian-sekian, maka berlakulah perubahan data di situ. Tadi 30, ada 30 sampel, dah tinggal 28 saja. Okey, jadi di situ itu yang kita masukkan perubahan data berlaku lah. Okey, alright. Okey, yang berikutnya ialah kesan perubahan sukatan serakan. Okey, jadi sekarang ni kesan perubahan sukatan serakan lah. Okey, tadi kita perasan tak bila berlaku perubahan data, okey, adakah serakan data tu akan berubah? Adakah ia akan memberi kesan bila data berubah, bila kita tambah markah, bila kita tambah nilai, bila kita buang nilai itu, okey, bila kita darab nilai itu, bila kita masukkan nilai baru, tambah data baru, adakah akan berlaku perubahan? Adakah akan memberi kesan? Adakah ia akan memberi kesan kepada sukatan serakan tu, taburan data tu, serakan data tu, adakah akan berlaku perubahan? Kita akan tengok satu persatu. Okey, tidak semua perubahan data tu memberi kesan kepada serakan data. Ada yang tidak beri kesan pun, sama je walaupun kita tambah, tapi tetap sama. Okey, boleh faham belajar? Kita bayangkan benda ni sebab kita nak analisis. Kita boleh bercakap, tapi buktinya di mana? Ini buktinya. Jadi bila kita bermain dengan data ni, apabila kita buat sesuatu, bila kita kumpul data, kita kena analisis. Bila kita analisis, kita nak come out ataupun keluarkan dengan satu statement yang meyakinkan melalui data yang ada ni. Mana analisis akan dapatkan data. Jadi last kali kita akan buat kesimpulan rumusan yang berdasarkan fact and figure, ataupun kita ada nilai untuk membuktikan pada pihak tertentu bahawa inilah keputusannya. Jadi kita memerlukan apa yang pelajar-pelajar ni, dia sebenarnya memberi kesan kepada keputusan-keputusan tujuan dia, macam pengundi. Contohnya kalau pengundi kan, dia berapa orang, jadi 100 orang menyatakan begini-begini, 80 orang, betul ke buktinya? Jadi melalui data-data inilah, CMP awal dan sebagainya, dan yang kita akan belajar ni, dia akan sebenarnya memberikan kita satu keyakinan bahawa data apa yang disebut itu betul melalui pembuktian secara nilai dan juga gambar rajah. Tadi yang sebutlah melalui graf dan sebagainya, grafik. Okey, dari situ baru orang yakin, okey, kita percaya kerana ada bukti dan juga data sokongan yang menyatakan begini. Okey, ini yang kita belajar sekarang. Itulah perkara yang kita belajar sekarang, untuk membuktikan, untuk memberikan pembuktian bahawa data tu begini-begini. Okey, kesan perubahan. Okey, tadi cuba lihat. Okey, data tadi bila kita ubah, adakah ia akan memberi perubahan ataupun kesan kepada serakan taburan itu? Pertama, okey, jika kita tambah data, tolak data, kita tambah. Okey, tadi kita ada 30 sampel. Kita ada, okey, katakan kita ada kita ada markah. Okey, kita ada contohnya markah 30, 40, okey, 50. Saya tambah setiap markah ni, saya tambah jadi 4 markah lagi. Jadi dia akan jadi 34, 44 dan 54. Okey, ini ada tak kesan kepada ni? Ada tak kesan? Okey, ada tak? Okey, ada tak? Adakah yang memberi kesan? Tiada perubahan nilai. Okey, maknanya tiada perubahan dari segi serakan data. Tiada perubahan. Okey, yang kedua. Okey, tiada perubahan. Tiada perubahan yang berlaku. Okey, yang kedua apa dia? Yang kedua kita tengok ni atas ni. Okey, tadi kita bercerita tentang ni lah. Okey, sekarang kita tengok yang ni pula. Okey, ni kita tengok ni.
Okey, bila data tu kita darab, berlaku tak perubahan pada sukatan serakan? Ya, berubah. Nilai sukatan serakan berubah. Mana taburan data akan berubah. Mana jurang ni mungkin akan berbeza, sama ada semakin merapat ataupun melebar. Okey. Yang ketiga, kita teruskan. Okey. Apabila pencilan masuk atau keluar. Okey. Apabila ada data yang pelik ataupun data yang agak berbeza masuk, yang agak kritikal, yang nilainya mungkin terlalu besar atau terlalu kecil, ada tak apa-apa kesan? Yes, memang ada. Julat berubah mendadak. Bayangkanlah kalau markah kebanyakannya 20-30, tiba data markah yang 80-90. Jadi kau rasa apa kau rasa? Begitu kan. Dia dapat tak tiba markah 100 dengan markah 20? Beza berapa tu? 80 markah. 80 beza, jadi julat berbeza. Bayangkanlah tadi elok julatnya agak mungkin kecil dalam 10, 5. Tiba bila masuk markah yang begitu ekstrim, yang begitu besar, maka dia akan beri pesan kepada julat tadi. Jadi julat dah besar pula, asalnya kecil besar. Jadi bila besar bermaksud serakan dia, dia punya taburan itu agak ni lah, tidak merapat lah, dia akan melebar lah. Mana taburan itu, mana dia akan berterabur jauh lah. Begitu. Okey, yang keempat, julat antara kuartil kurang dipengaruhi. Jadi nampak dia. Apa benda ni? Okey, itu pasal pencilan tadi. Okey, kesan bila kita masukkan nilai yang ekstrim atau yang pelik ni, atau nilai pencilan ini, pertama tadi akan berlaku perubahan julat yang mendadak. Okey, yang kedua ialah julat antara kuartil kurang dipengaruhi. Maksudnya walaupun kita masuk nilai yang ekstrim yang mungkin kecil atau mungkin terlalu besar, okey, julat antara kuartil tidak banyak perubahan lah, kurang lah, ada perubahan tapi kurang. Okey, yang kelima, nilai varian dan SMPY bertambah dengan banyak. Apa benda ni? Okey, apabila pencilan ditambah, mana kita tambah nilai-nilai yang macam tadi kan. Tadi bila jumlah berubah mendadak okey. Bila kita tambah nilai yang agak ekstrim ni, tadi apabila pencilan ditambah, kita keluarkan nilai tu, mana bila kita buat penambahan dari segi nilai-nilai yang agak besar atau terlalu kecil ni, nilai varian dan CCMPY bertambah dengan banyak. Ya, nilai varian tadi. Okey, alright, next. Okey, cuba tengok kesan perubahan. Okey, sekarang tadi kita mencerita pasal perubahan data, dan juga kenapa saya menceritakan ini, kerana nanti pelajar akan tengok kerana nanti kita akan buat kesimpulan. Okey, kalau tengok pada ni, kita akan kena buat kesimpulan ataupun kita akan kena membuat ulasan apakah kesannya, berikan justifikasi anda. Jadi pengetahuan anda tentang kesan-kesan ini sangat penting sebelum anda mengira dan mendapatkan nilai. Nilai itu anda kena justifikasikan. Bukannya nilai itu tengok aja. Bukannya kita sekarang ni bukan bercerita tentang berapakah nilainya sahaja, tapi kita kena bagi tahu nilai itu nak bagi tahu apa. Macam tu. Adakah nampak tak? Jadi kita kena buat rumusan dan justifikasi pada nilai itu. Itu pasal kita kena tahu dulu. Itu pasal kenapa saya ceritakan perubahan data, disebabkan apa benda, kenapa apakah kesan perubahan data itu kepada sukatan serakan. Supaya nanti kita boleh buat rumusan dan memberi justifikasi kepada nilai yang kita dapat nanti. Boleh belajar. Relax, jangan stres. Tadi saya dah kata, untuk melihat kesan perubahan itu, kita ada dua cara. Pertama, melalui perwakilan grafik. Yang kedua, melalui nilai. Sekarang ni grafik. Kita tengok pada graf. Apabila kita tambah, belajar. Apabila, ini ada dua graf. Cuba kita lihat. Kita tengok. Kita tengok ni. Kita tengok. Sebelum pertambahan skor dibuat, markah dibuat, dia punya grafnya macam ni. Nampak tak ni? Nampak tak? Nampak tak? Dia macam tu. Nampak? Dia lebih cenderung ke belah kiri. Itu skor. Itu markah asal sebelum ditambah. Apabila kita buat pertambahan markah, setiap markah tu kita tambah 2. Apa berlaku? Semua markah ini akan bergerak
akan beranjak ke kanan. Okey, tadi dia lebih ke kiri. Okey, nampak? Jadi kalau di sini, kalau dari segi plot titik ni memang bergerak lah. Memang nampak perubahan dari segi pada graf tu kita akan nampak bahawa nilai tu berubah daripada lebih cenderung ke kiri kepada cenderung ke kanan. Okey, tadi dia lebih ke kanan, ke kiri. Sekarang ni dia lebih ke kanan. Okey, sekarang ni kita tengok adakah yang akan memberi kesan kepada sukatan terakan. Okey, mari kita lihat apa ayat di sebelah ni. Okey, apabila setiap serapan ditambah dengan 2, didapati bahawa apabila setiap cerapan ditambah dengan 2 ataupun setiap markah tu ditambah dengan 2, didapati apa dia belajar? Didapati seluruh plot titik beranjak ke kanan sebanyak 2. Tapi ada perubahan ke? Tak ada. Serakan serakan tidak berubah. Mana nilai serakan tidak berubah. Tiada apa kesan pun. Yang berubah hanyalah anjakan sahaja. Tetapi markah itu, kelompok itu tetap masih lagi berada pada julat yang sama. Okey, apa buktinya julat sama? Okey, mari kita lihat ni. Nampak tak ni? Okey, julat ni apa? Nilai paling besar tolak nilai paling kecil. Okey, nampak tak? Okey, ini adalah nilai sebelum kita tambah. Ini nilai selepas tambah. Nampak tak? Nilainya sama. Jadi kesimpulannya julat sama. Okey, jadi kesimpulan keseluruhannya apa dia? Apabila suatu set data ditambah dengan suatu pemalar atau nilai tetap, tadi kita tambah 2 tu nilai pemalar lah, nilai sukatan serakan tidak berubah. Okey, faham? Boleh faham ke belajar? Mudah saja. Itu cerita dia. That's apa yang saya ceritakan lah. Okey, jadi kita nampak kan? Okey, jadi bila kita tambah markah tu dengan ataupun nilai tu dengan pertambahan tertentu yang tetap dan sama untuk semua, tiada perubahan kepada nilai serakan. Okey, ataupun taburan data tu tetap sama. Okey. Alright. Yang kedua, okey, kita lihat pula apabila kita darab. Sekarang ni saya ingin menunjukkan berdasarkan perwakilan grafik. Kan kita nak kata tadi kan, kesan tu nak tengok dekat mana? Daripada grafik. Graf ni lah. Okey, apabila kita darab 2, okey, tadi ini graf yang pertama. Okey, nampak tak? Sebelum kita darab data tu, dia lebih cenderung ke kiri, dan dia punya di antara satu kelompok dengan kelompok data tu dia agak rapat. Okey. Tapi cuba kita tengok apabila kita darab 2, cuba tengok apabila kita darab dengan 2 data tu, apa jadi? Okey, dia tetap berada dalam kelompok tu, tapi nampak tak? Okey, di antara kelompok dengan satu kelompok data ni dia punya apa? Dia punya okey, nampak tak? Dia plot di antara titik tu berlaku apa orang panggil, dia kata nilai sukatan serakan telah pun berubah. Nampak tak? Dekat sini kita nampak dah bahawa berlaku perubahan nilai serakan data tu, nilai serakan tu. Kenapa? Nampak tak tadi? Kalau kita tengok data kat atas ni, okey, kalau kita tengok ni, jurang dia agak rapat, tidak seperti yang baru ni. Okey, jadi sebaik saja bila kita tarap dengan 2 semua data yang ada ni, okey, ia memberi kesan kepada apa dia? Memberi kesan kepada nilai taburan atau nilai sukatan serakan. Okey, nampak tak? Dia dah semakin melebar. Di antara kelompok dengan kelompok markah ini dan kelompok markah lain telah berlaku pelebaran. Jadi telah menambah jurang di antara kelompok markah ni. Nampak tak? Jadi apa kesimpulan di sini? Apabila suatu set apabila suatu set data didarab dengan suatu pemalar, nilai sukatan serakan akan berubah. Okey, nampak tak? Okay, apa buktinya? Okey, nampak tak? Okey, bila kita kira julat, yang asal julat dia 4. Dia ni bila yang baru 8. Nampak tak? Julat menjadi 2 kali ganda. Jadi apa kesimpulannya? Berlaku perubahan nilai serakan data. Nilai serakan. Okey, next. Okey, yang berikutnya, apabila suatu pencilan, sekarang saya kata tadi, apabila kita masukkan nilai yang agak unik
pelik ataupun dia ekstrim dari segi beza dia tu. Kalau patutnya markah tu, markah yang sedia ada mungkin dalam 30, 40. Tapi kali ni data yang kita masukkan tu agak unik, dan dia mana taraf dia tak sama dengan data yang ada tu. Oh, okey. Kan betul tak? Tiba yang ada 30, 40, 30, 40, 50. Tiba-tiba datang markah yang baru ni, dia agak macam mana apa? Jurang dia sangat berbeza lah di antara markah yang ada ni. Dia dapat markah yang masuk adalah contohnya 95 markah, yang ada 40, 50, 40 macam tu je. Nampak tak? Jadi di situ nilai markah yang tinggi tadi tu, yang 10 lebih tu, itu yang kita panggil data pencilan tu. Macam dia unik dan ataupun dia punya ekstrim, nilai tu agak terpencil lah, yang tak ada orang dapat lah ketika sebelum dia masuk, sebelum data tu masuk. Okey, cuba kita tengok ni. Kalau kita tengok ni, ni nampak ni. Ini sebelum data pencilan tu ada. Okey, bila kita masukkan data pencilan tu, ni data pencilan. Okey, maksudnya data ni dia unik, kan? Orang yang sedia ada, okey, yang sedia ada ni kalau kita lihat skor dia hanya pada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi bila data ni dimasukkan, kerana data dimasukkan, dia berada pada paksi, pada nilai paksi yang nombor 9. Nampak? Sedangkan tidak ada yang sama seperti dia yang berada dalam kelompok itu. Nampak tak? Jadi di sini kita nampak tak? Markah yang sedia ada dengan yang markah baru ni, jurang dia beza, sangat melebar. Okey. Jadi apabila kita baca di sini, apabila suatu pencilan dimasukkan, serakan seluruh plot titik telah menjadi lebar. Apa buktinya? Kita tengok julat. Julat asal sebelum masuk yang nilai ni 5/4. Tapi bila kita masuk nilai baru, dia menjadi 9/8. Nampak tak? 4 dengan 8 berbeza. Jadi kesimpulannya, julat baru menjadikan jurang lebih besar dibandingkan julat bagi set data asal. Jadi kesimpulan keseluruhannya, nilai sukatan serakan bagi set data baru menjadi lebih besar apabila suatu nilai pencilan dimasukkan. Alright, that's all untuk bahagian tu. Okey, sekarang kita terus kepada soalan. Okey, pelajar, ini soalan. Ini contoh soalan, sama je. Okey, kita tengok Okey, sekarang soalan ini lebih menjurus kepada variant CCMPRY. Variant CCMPRY mean. Dia akan berpusing itu je. Okey. Bila statistik ni, dia sebenarnya dia kemuncaknya inilah variant CCMPRY, mean, median. Okey. Okey, untuk soalan. Okey, cuba tengok data tu. Data yang ada tu. Cuba tengok data yang ada tu. Okey, ni. Cuba tengok ni. Data yang ada ni, yang saya highlight merah ni, yang saya garis kamera ni. Okey, ada berapa data tu? Berapa ahli? Ya? Macam saya bercakap dengan pelajar je kan. Sedangkan saya bercakap seorang sebenarnya. Bila dia masuk video ni, barulah orang tengok dan saya sebenarnya okey, macam tu kan. Okey, jadi apa Karim? Saya saja je kan. Okey, ada berapa nilai? Ada 9 kan. Ada 9. Okey, ada 9 data lah. 9 data dalam soalan ni. Okey, jadi kita sebab nilai 9 tu kita akan guna untuk kita buat kira min, sebab kita akan bagi dengan 9. Okey. Jadi okey, soalan A tadi apa? Okey, soalan A dia nak kira apa? Okey, kita terus kirakan yang pertama, hitungkan variant. Okey. Okey, hitungkan. Okey, hitungkan variant. Okey. Okey, macam mana kira variant? Okey, macam biasa. Okey, kita akan gunakan formula ni lah. Okey, pertama kita akan formula untuk min apa dia? Ni biasalah. Okey. Okey, bahagi dengan n. Okey, ini formula yang kita akan pakai. Okey, formula untuk variant kita akan pakai sigma sigma. Okey, sigma. Okey, sigma kuasa 2 sama dengan okey, sigma kuasa 2 sama dengan apa? Summation X kuasa 2 bahagi dengan N. Okey, tolak dengan X bar kuasa 2. X bar apa? X bar 2 ialah min. Okey,
Okey, jadi bila kita nak dapatkan CCMPY macam mana? Ini sebenarnya sama je. Sebenarnya CCMPY dengan variant ni sebenarnya dia punya konsep sama je. Cuma bezanya variant ni dia kuasa 2. CCMPY tu tak ada kuasa 2. Okey, dia dah di punca kuasakan. Dia punya konsep sama je. Kita nak tengok melihat beza min dengan data yang ada. Itu dia. Sebenarnya sama konsep dia. Cuma dia segi pengiraan lah, dia agak berbeza lah. Okey, macam tu je cerita dia. Okey, apa formula dia? Okey, kalau ni, okey, untuk CCMPY, ni je. Kita punca kuasa je ni. Okey, kita punca kuasa je formula variant tadi. Okey, X bar kuasa 2. Okey, itu je lah. Jadi formula kita akan pakai formula ni lah. Okey, untuk formula hari ni kita akan pakai, okey, mana pemadam saya ni? Okey, tak boleh pula. Okey, jadi untuk formulanya untuk hari ni kita akan pakai formula ni lah. Okey, kita akan bermain dengan formula sama seperti formula yang sebelum ni. Okey, alright. Okey, pelajar. Alright. Okey, berapa perkiraan dia? Macam mana kira-kira dia? Okey, untuk min berapa markah dia? Okey, min. Kita kira min. Okey, min kita akan guna simbol apa dia? X bar. Okey, X bar. Okey, ini macam mana kita dapat min untuk soalan ni? Untuk ni, sebab sebelum kita boleh kira variant dan CCMPY, kita kena tahu min dulu. Okey, jadi kita campur 5 campur 5 campur 8 campur 10 campur 10 campur 9 campur 9 campur 6. Kita bagi dengan berapa? Bagi dengan 9. Dapat apa? Berapa? Berapa Kamariah? Minta maaf kalau ada nama Kamariah kan. Berapa ni? Aliza ke siapa ke yang ada dalam yang nanti akan yang ni. Okey, apa pun nilainya? Okey, S bar di sini ialah kita berdasarkan kalkulator canggih saya ni. Nilai min ialah 8. Okey. Okey, sekarang kita kira apa pula? Kita nak kira summation X kuasa 2. Sebab okey, macam mana nak jawab soalan ni? Okey, pelajar tengok formula CCMPY tu. Apa nilai yang kita perlukan dalam formula tu? Summation X kuasa 2. Ni. Tengok pada sini Okey, kalau pelajar tengok sini. Alright, mana ni? Ya. Okey. Kita tukarlah. Okey. Jika kita lihat kepada sini, itu pasal apabila kita nak menjawab soalan ni, kita kena tengoklah formula ni. Okey, formula ni perlukan apa? Dia perlukan summation X kuasa 2, perlukan N, perlukan S bar kuasa 2. Okey. Dia bila statistik ni, pelajar kalau soalan begini, pelajar pertama kena kira dulu min X bar tadi. Okey, kemudian kita akan kira summation X kuasa 2. Nampak? Okey, jadi sekarang ni proses seterusnya kita kena kira summation X kuasa 2. Okey. Macam mana nak buat? Sama juga, dia macam tadi kita kira X bar min, cuma bezanya tadi dia tak ada kuasa 2. Okey, sekarang ni semua nilai itu kita kuasa 2 kan. Setiap nilai itu kita kuasa 2 kan. Kita kuasa 2 kan. Kita kuasa 2 kan. Kita kira-kira. Okey, saya pendekkan. Okey, lepas tu buat apa? Kuasa 2 je lah. Bila kuasa 2 kita campur lah. Berapa nilai kuasa 2 tu? Summation X kuasa 2. Campur. Baik kata orang mana? Orang pantai ni, orang belah utara. Campur. Okey, berapa dapat? Bila kita campur dapatlah 6, 1, 2. Pelajar kena cuba jawab. Okey, boleh? Alhamdulillah. Semua nilai ni semua ni, mungkin akan tanya macam mana buat ni untuk summation kuasa 2 ni. Semua nilai yang saya bulat ni semua perlu dikuasa 2 kan. Untuk kira summation kuasa 2. Kuasa 2 campur dapatlah nilai dia 6, 1, 2. Okey, settle. Okey, sekarang ni barulah kita kira variant. Okey, variant apa nilai dia? Okey, saya tak nak guna saya guna simbol sigma. Ni sigma, ni formula. Ini simbol variant. Okey. Variant, jangan lupa kuasa 2. Kalau tak ada kuasa 2, itu apa dia? Sisian PY. Okey, cantik. Okey, apa formula dia?
Tengok yang atas tu. Okey, variant apa dia? Summation X kuasa 2 bagi N. Okey, summation X kuasa 2 apa? 6, 1, 2 bahagi dengan 2N berapa? 9. Tolak dengan X bar kuasa 2. X bar berapa? 8. Tu kuasa 2. Dapatlah nilai. Berapa anak-anak sekalian? Okey, berapa? Berapa? 4. Okey. Okey, sekarang ni? Okey, nampak tak? Okey, sekarang ni CCMPY nak kira macam mana? Kita tukar je. Tadi kan sigma kuasa 2 sama dengan 4. Okey, jadi kuasa 2 tu kita pindahkan ke belah kanan, dia akan jadi punca kuasa 4. Okey, punca kuasa 4 berapa? 2. Nampak? Okey, itu cerita dia. Perfect. Dapatlah markah jawapan dia, iaitu berapa? Variant dia 4, CCMPY dia 2. Variant CCMPY dalam bahasa Inggeris standard deviation belajar. Besok kalau pelajar belajar dah tahu dah. CCMPY tahu, dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris pelajar kena tahu, sebab takut besok kita akan menggunakan bahasa kita pasal kenapa soalan-soalan tu dia ada terjemahan dalam bahasa Inggeris dan sebagainya. Dia ada dua bahasa supaya pelajar besok boleh tidak kekok lah, tidak terkejut, atau tidak terkejut beruk lah, ataupun kita tidak terkejut, ataupun kita jadi apa, apa tu? Apa itu variant? Apa itu standard deviation? Tak tahu dah. Okey. Variant. Very sama bunyi dia, cuma berbeza lah. Okey. Jadi sekarang nampak itu nilai yang ada CCMPY 2 lah. Okey, jadi settle untuk soalan A. Okey, untuk soalan B pula macam mana gitu? Okey. Sekarang ni dia kata, okey, jika soalan ni tanya, okey, jika dia kata, okey, dia kata soalan B kata jika setiap cerapan ditambah dengan 2, hitung CCMPY baru. Okey. Untuk soalan ni, untuk soalan yang kedua, yang B ni, dia sama juga. Okey, sebab dia kata apa? Hitung CCMPY juga. So, hitung CCMPY. Dia sama juga pengiraan seperti yang pelajar kira, yang kita kira tadi ni. Sama saja. Apa beza dia? Bezanya ialah dia suruh, sekejap saya rasa sedap pakai warna merah lagi sebab baru nampak. Allah Akbar. Okey, kita tukar sekejap nampak tak? Jadi itu cerita bukan ni kan. Okey. Jadi sekarang ni apa bezanya? Dia suruh setiap nilai ni, setiap nilai ni ditambah dengan 2. Okey. Bila tambah 2, kiralah sampai balik ikut sama seperti proses yang saya tunjuk ni tadi. Yang ni. Okey, yang ini yang saya kira ni ikut balik, ulang balik. Cuma bezanya apa? Setiap nilai ni kita apa buat? Kita tambah, kita buat apa? Kita tambah 2, 5 tambah 2, 8 tambah 2. Nampak? Jadi semua ni kita tambah dengan 2. Okey. Boleh belajar. Okey, jangan stres lah. Sebenarnya topik ini kalau pelajar faham memang sangat menarik. Dia tidak memeningkan, tetapi lah dia ada banyak pengiraan lah yang menyebabkan kita jadi pening. Tapi kalau pelajar faham, confirm seronok kira ni. Kerana benda ni ada kaitan dengan kehidupan kita. Cuma kita tak nampak. Itu pasal kalau boleh pelajar cuba lukis lah secara grafikal, secara buat dalam graf, dia akan nampak bahawa data itu sebenarnya berterabur macam mana. Macam kita tabur, macam kita taburkan guli lah, atau kita taburkan apa-apa, dia akan berserak, betul tak? Macam tu konsep dia. Serakan sama macam konsep serakan yang kita biasa guna, cuma bezanya bendanya berbeza. Itu kita nilai tentu adalah barang ke benda, atau macam kita tabur beras ke. Cuba kita ambil barang, kita tabur, lepas tu kita serakkan betul-betul, asingkan jauh. Jadi dia data tu lebih kurang analoginya begitu, bentuk macam tu. Okey, alright. Okey, tadi kita dah soalan A, kita dah kira, kita dah dapat. Okey, kita dah tahu dah soalan A dah dapat. Kita pun okey, kita dah, ini dah settle. Okey, sekarang soalan B pula nak kira macam mana?
Macam tadi lah saya kata. Campur 2. Okey, apa dia? Nilai tu tadi bila kita tambah 2 dia akan jadi 7. Pertambahan tu akan melibatkan nilai tak akan bertambah lah. 7 campur 7 5 tambah 2 7. 8 campur 2 10. 10. Apa pula 10? Sorry. Salah ni, salah harap maklum. Okey, ni salah. Okey. Ada kesilapan. Harap maaf ya. Okey, itu cerita dia. Okey, maknanya setiap nilai itu akan berlaku pertambahan 2 lah. Okey. Betul tak? Jadi 5 ni 5 akan jadi 7. Okey. 7, 10, 12, 11, 11 dan 8. Nampak? Nampak tak nilai tadi ni nilai ni tadi, okey, akan bertambah 2. Okey, settle. Lepas tu kita kira tadi sesampai seperti tadi. Okey, alright. Okey, sekarang ni kita anggaplah kita dah kira kita dah kira. Okey, sekarang ni saya mana ni? Okey, sekarang ni saya tulis nilai dia. Okey, tadi katakanlah kita anggaplah kita dah kira dah. Okey, sebab kita nak takut nanti kan pelajar boring pula kan. Jadi saya sebab shortcut kan. Yang pada pelantin pelajar dah boleh faham lah konsep itu dan balik kira lah. Okey, kita ambil balik nilai tadi. Berapa nilai tadi? Nilai sampai awal varian yang asal. Okey, varian kuasa 2 sigma kuasa 2 berapa tadi? 4. Okey, cantik. Lepas tu sampai berapa? Lepas kita punca kuasakan dia. Okey, 4 jadi berapa? 2. Okey, ini yang asal. Okey. Lepas tu bila kita tambah 2, okey. Berapa sigma dia? Okey, ini jawapan saya lah. Sigma 2 kita dapat 4 juga. Okey. Kemudian kita punca kuasakan 4 tadi, kita akan dapat 2. Okey. Nampak? Jadi nampak tak? Okey, sekarang ada beza ke? Okey, yang ini. Alright, yang ini tak baca tengok. Okey, nampak tak? Ini yang baru ni. Okey, baru. Okey, tambah 2. Nampak tak? Okey, nilai varian sama. C sampai Y sama. Ni yang tambah 2 pun varian sama. C sampai Y pun sama. Jadi apa kesimpulannya? Okey, jadi soalan yang C ni dia tanya. Soalan C ni tanya apa? Apakah kesan ke atas serakan taburan apabila setiap data ditukar secara seragam? Apa jawapannya? Jawapannya mudah saja. Nilai tidak berubah. Okey, jadi cerita nilai tidak berubah. Jadi pelajar kena jawab macam tu. Apabila tanya apakah kesan nilai tidak berubah. Nampak tak ayat dia sama macam saya sebut tadi? Itu pasal tadi kenapa saya terangkan pada pelajar. Sekejap saya reverse balik. Ni kenapa saya terang ni perubahan data. Saya terang apa tadi? Mula-mula saya terang perubahan data, kemudian saya terang kesan perubahan data ke atas suratan serakan. Suratan serakan kerana apa? Kerana pelajar nanti boleh guna ayat ini untuk menjawab soalan yang meminta pelajar untuk memberi justifikasi ataupun kesimpulan ataupun rumusan terhadap data yang dianalisis atau yang dikira. Baru pelajar dapat idea. Kalau pelajar tak faham yang tadi, pelajar akan mungkin boleh kira tetapi tak boleh nak buat kesimpulan kerana tak faham konsep data tu bagaimana dia berserak dan sebagainya. Okey. Alright, cantik. Okey, jadi itu. Okey, yang berikutnya, okey. Tak banyak sebenarnya ni, tapi dia sebenarnya lebih kurang tu lah. Okey, kita reverse balik. Okey dah. Okey, soalan yang berikutnya ialah dia nak kita membuat perbandingan sebenarnya ni. Okey.
Okey, jadi nampak tak di atas tu? Okey, rajah di bawah, okey, menunjukkan markah 5 ujian bagi 2 orang murid. Ni murid pertama, ni murid yang kedua. Okey. Murid yang kedua. Okey. Markah yang ada ni adalah markah untuk 5 ujian bagi Amir dan markah 5 ujian untuk Chen. Okey. Soalan dia, okey, hitungkan min. Okey. Hitungkan sisian piawai bagi 2 set markah. Jadi kalau saya suka buat jadual lah, buat pembahagian lah. Kerana nanti dia nak suruh kita, soalan B dia minta apa? Pencapaian siapakah lebih konsisten? Beri justifikasi anda. Nampak tak? Dia minta pelajar beri justifikasi, nampak? Jadi akan menggunakan kita akan kena guna ayat yang saya terang tadi. Yang mula-mula dengan kesan, apakah perubahan, nampak tak? Konsep ataupun teori yang saya bagi tadi tu boleh digunakan untuk menjawab soalan ini. Okey. Alright, okey. Kan 2 kan? Okey, ada 2. Okey. Alright. 1 Amir. Okey, Amir. Ni Chen. Okey. Okey, hitung min macam biasa. Okey, min ni saya tak nak tunjuk lah. Pelajar pun boleh faham. Macam nak kira min. Okey, saya akan gunalah X bar. Okey, X bar sama dengan 68 tambah 73. Okey, tambah 88 tambah 76. Okey. Alright. Okey, kita tambah lagi apa? Tambah 75. Okey, dah. Lepas tu kita bagi dengan apa? Bagi dengan 5. Okey, berapa kita dapat? Kita akan dapat 76 untuk Amir. Okey, untuk Chen pula, berapa dia punya X bar dia ataupun min dia? Min dia 70 campur 75 campur 72 campur 81 campur 82 bahagi dengan tetap juga 5. Kan ada 5 ujian kan, sama dengan berapa? Berapa tadi? Berapa pengiraannya? Cuba kira. Apa? 76 ya. Okey, bijak, cemerlang pelajar yang beri jawapan itu. Adalah. Saya saja berlawak kan di sini. Okey, 76. Okey, nampak? Okey, 76. Okey, jadi dua-dua sama kalau ikutkan, betul? Okey. Soalan yang berikutnya dia minta apa? Okey, min dah kira. Kirakan sisian piawai. Okey. Okey, kita kirakan sisian piawai. Okey, saya padam yang ni penuh dah. Macam mana nak kira? Okey, kita ambil nilai je. Okey, jadi berapa tadi? Dia punya ni. Okey, jadi min bagi kedua-duanya ialah 76. Jadi kita tulis kat atas ni. Okey. Kita tulis kat atas ni 76. Apa ni? Ni. Amir 76. Chen pun 76. Kita bagi 2. Okey. Nampak? Okey, 76 dapat markah kan? Okey, 76. Okey, sekarang kita nak kira sisian piawai. Sisian piawai apa simbol dia? Sisian piawai simbol dia ialah sigma. Okey. Sigma tu sisian piawai lah. Ni pun tak sesuai, tak jadi dia punya simbol tu, tak betul. Okey. Sisian piawai. Apa formula dia? Formula sama lah tadi. Sisian piawai, formula dia apa dia? Ni dia. Saya tulis balik untuk tetapan pelajar yang dikasih sekalian. Okey, summation X kuasa 2 bahagi dengan N. Tolak X bar kuasa 2. Okey, nampak? Nampak? Okey, X bar kuasa 2. Formula ni yang kita pakai. Okey. Alright. Jadi, ini formula dia. Kita dekat tadi lah. Kan ada yang tak nampak pula. Okey. Okey. Okey, jadi kita punca kuasa. Okey. Okey, untuk rujukan kita lah nanti. X bar kuasa 2. Okey, saya padam ni. Penuh pula kan. Jadi tak nampak kan benda kan. Saya pun tak nampak apa benda ni kan. Penuh. Pelajar tak faham lah. Okey. Boleh semua pelajar saya rasa boleh ni, tak masalah, senang. Kacang lah kan. Pelajar semua. Saya yakin pelajar sekolah ni boleh menjawab dengan baik lah. Tak ada masalah, tak ada isu. Okey, kita teruskan. Bebel pula kat sini. Okey. Okey, sisian piawai tadi. Okey, kita macam mana simbol sigma. Okey.
Okey. Hilang dah pula. Alright. Sigma, okey, sama dengan macam mana? Okey. Kita okey, macam biasa. Kan tadi dia kata summation X kuasa 2 atas tu. Okey, jadi kita buatlah summation X kuasa 2 maksudnya summation total semualah, tapi total kuasa 2. Okey, jadi kita pun buat 68 kuasa 2 campur 73 kuasa 2 campur 88 kuasa 2. Okey, campur 76 kuasa 2 campur 75 kuasa 2. Ni kita garis lagi. Nanti korang tak faham pula. Okey, kita tarik lagi. Tak apa, kita pekan, kita Allahu Akbar. Okey kan, kita padam. Okey, sambung lagi. Alright, okey, sekarang ni berapa? Okey, kita bahagi dengan cepat je. Okey. Okey. Ni kita bagi dengan apa? Bagi dengan kita bagi dengan 5. Okey. Tolak dengan apa tu atas tu? X bar kuasa 2. X bar berapa? 76. Jadi 76 kuasa 2. Berapa nilai kita akan dapat? Kita akan dapat nilai mengikut kalkulator magic saya ni 6.6. Okey. Okey, 6.6. Okey. Okey, jadi samalah macam pada chain tu juga. Okey. Kita kira cara yang sama seperti mana Allahu Akbar. Seperti mana kita kira pada Amir, sama juga pada chain. Ya, saya padam ni. Kan keliru pula, ponoh benar data ni. Okey, kita padam dulu. Okey, kita dah dapat dah untuk yang Amir. Okey. Berapa tadi Amir punya? Kejap ya. Okey, kita tukar balik kepada pen. Okey. Jadi kita ambil tadi. Okey, jadi dia punya standard deviation dia CCM PRY. Okey. Okey, CCM PRY tu apa? 6.6. Okey, nampak tak ni? Okey. Okey. Jadi apabila sekarang ni saya pun kira, saya anggaplah saya dah kira yang chain punya. Nanti pelajar boleh kira seperti mana saya kira macam Amir. Sama je cara dia. Okey, chain punya berapa? Saya kira-kira dapatlah 4.77. Nampak tak tu? Ni chain punya sisian PRY. Ini yang kita nak buat kesimpulan ni berdasarkan apa yang ada ni. Okey. Alright. Okey, sekarang ni kalau kita lihat CCM PRY chain dengan Amir, ada beza tak? Ada. Beza dia. Nampak perbezaan yang ketara lah. Okey. Nampak perbezaan yang ketara di antara Amir dengan chain lah. Okey. Okey, untuk chain, untuk Amir CCM PRY nya 6.6. Okey. 6.6. Nampak tak? Okey, ni okey. Ni Amir. Okey. 6.6. Chain 4.77. Okey. Sebab apa kita nak menjawab soalan B tu? Pencapaian siapakah lebih konsisten dalam ujian itu? Beri justifikasi anda. Jadi nak menjawab tu kita kena tengok CCM PRY. Kita kena buat perbandingan di antara CCM PRY Amir dengan CCM PRY chain. Okey, macam ni. Okey, CCM PRY, okey, kita akan okey. Untuk memahaminya, CCM PRY yang lebih kecil sebenarnya dia lebih dia tidak terlalu maknanya pencapaian siapakah lebih konsisten dalam ujian ini? Jawapannya adalah pencapaian chain. Pencapaian chain lebih konsisten kerana CCM PRY nya lebih kecil. Maksudnya lebih kecil, lebih konsisten. Maksudnya data tu tidak terlalu terserak. Jadi apa jawapan kita tulis? Okey, untuk jawapan B, untuk jawab untuk jawapan B,
Okey, untuk jawapan B, jawapannya apa? Jawapannya ialah pencapaian Chen lebih konsisten. Kenapa? Konsisten kerana sisihan piawainya lebih ke dia semakin kecil lagi baguslah. Maksudnya data itu tidak terlalu berserak. Mana markah Chen untuk ujian mat bagi kali pertama, kedua, ketiga, empat, lima, maksudnya apa kita boleh faham di sini? Maksudnya Chen dia konsisten, markah dia 70, 75, 70, 81, 82. Dan tak beza jauh di antara satu ujian dengan ujian yang lain. Kan? Dia akan jadi jauh apabila ujian pertama 70, ujian kedua 90, kemudian turun 40, kemudian naik 50, yang kemudian turun 30. Jadi nampak tak? Data tu tidak konsisten. Markah itu tidak konsisten. Apa buktinya? Kita membuktikannya. Okey, secara mata kasar kita akan nampak dah dia tidak konsisten, tetapi kita tak boleh kata begitu. Kita kena ada pembuktian melalui pengiraan sisian piawai. Jadi sekarang ni siapa yang paling kecil nilai sisian piawainya? Ialah Chen. Jadi bermaksud Chen punya data tidak terlalu berserak, dan dia konsisten. Jadi jawapan yang paling tepat ialah pencapaian Chen lebih konsisten kerana sisihan piawainya lebih kecil. Okey, itu cerita dia. Alright, settle. Okey, next. Okey, ini saya akan bagi jawapan. Okey, saya tak nak kira, saya nak pelajar kira sendiri. Okey, tapi saya akan buat tabulation sedikit. Okey, Raju ada ke kat sini? Dan Salim. Mungkin ada yang akan melihat video saya ini, dia nama dia Salim. Kebetulan ni tidak ada kena-mengena dengan tuan-tuan. Belajar saja je ni nama kan, Salim, Raju semua ni. Sebab ni memang ada dalam tu. Okey, jadi Raju, Salim. Okey, sekarang ni soalan dia bagi data di atas ini yang ditunjukkan ni. Okey, ini soalan apa ni? Apa pembayaran ni? Apa dia punya pembayaran di atas? Jadual di bawah menunjukkan markah 2 orang murid. Maksudnya ada 2 orang murid dalam satu acara mana. Maksudnya nilai tu adalah nilai markah dia ketika dia memanah lah. Ketika dia shoot anak panah tu ke sasarannya, maka dia dapat markah ni. Ada berapa tu markah? Setiap pelajar, ada murid, ada 6. Okey, bagi Raju dia dapat berapa tu? 9, 7, 5, 8, 6, 4. Okey, Salim 8, 7, 9, 4, 5, 9, 4. Ini markah-markah dia lah. Okey, dia soalan A. Apa dia nak ni? Soalan A ni hitung min. Sama juga macam tadi. Sama juga macam kita kira tadi belajar. Okey, nampak tak? Ni, sorry. Okey, sama macam kita kira tadi. Kita guna formula. Tinggal satu lagi soalan habis. Okey, kita guna formula yang tadi juga sama. Okey, saya ulang lagi sekali supaya pelajar akan melekat di kepalanya formula. Okey, apa formula, apa simbol ni? Sigma. Sigma ini kita panggil sigma. Okey, sigma. Okey, x bar apa? X bar ialah min. Alright, ni min. Okey, saya ulang sekali lagi. Okey, saya sampai apa formula dia? Formula dia, kita guna formula yang sama tadi. Okey, formula sistem piawai ialah summation x kuasa 2 n tolak x bar kuasa 2. Ini formula yang Okey, ini formula yang pelajar kena pakai. Okey, alright. Okey, inilah formula yang pelajar kena pakai lah. Alright, ini sama je min array. Okey, sama. Okey, jadi bila kira tu kena formula. Okey, summation x kuasa 2 ialah jumlah markah lah. Jumlah markah dan kuasa 2 kan. Okey, jadi untuk soalan A ni, saya pun tak nak bercerita panjang. Saya bagi jawapan, jadi pelajar boleh kira macam saya kira tadi. Okey, jadi maksudnya min berapa?
Macam biasa, kita kira min. Okey, X bar sama dengan berapa? Okey, campur. Okey, berapa dapat? X bar 9 campur 7 campur 5 campur 8 campur 6 campur 4 untuk laju bagi dengan 6. Okey, berapa tu? Kita akan dapat 6.5. Ni pelajar boleh tengok. Kalau pelajar buat, pelajar kira. Okey, untuk Salim, X bar dia, kalau kita kira 8 kan, campur 7 Salim campur 9 campur 4 campur 5 campur 9. Kita bahagikan dengan berapa? Dengan 6. Okey, kita akan dapat nilai berapa? 7. Okey, 7. Salim dapat 7 min. Okey. Okey, untuk sisi yang PY pula macam mana kira? Guna formula tadi. Okey, guna formula tadi. Okey, sisi yang PY simbol dia sigma lah. Macam tadi kat atas tu, kita kira, kita punca kuasakan. Okey, saya tak tunjuk semua, saya tunjuk sikit lah. Tapi kena ingat, jangan ambil yang tu. Kita kena ambil setiap nilai tu dikuasa 2 kan. Okey, kita buat macam mana? Okey. Okey, setiap nilai 9 kuasa 2, 7 kuasa 2. Okey. 5 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Okey. Bahagi dengan 6. Okey. Tolak dengan 6/5 kuasa 2. Kenapa 6/5? Kan formula ni X bar kuasa 2. Ni kan X bar. Bila X bar kuasa 2 tu apa dia? X tu apa? X bar tu apa? X bar tu adalah min kuasa 2. Jadi jawapannya apa? Pelajar 1.71. Okey. Saya pun saya menganggap bahawa saya dah kira Salim punya sisi MPI. Dia dapat 1.91. Okey. Sekarang ni apa kesimpulan kita buat? Okey, dia ada soalan ni, dia tanya ni. Soalan ni tanya kita. Okey, sekarang ni ini sisi MPI awal dia. Sebab apabila kita nak menjawab soalan ni, kita kena melihat kepada apa dia? Kita kena melihat kepada nilai sisi MPI awal untuk membuat rumusan. Okey. Sekarang ni soalan dia tanya apa? Pencapaian siapakah lebih konsisten? Berikan justifikasi anda. Siapa? Saya kira tadi yang paling kecil akan jadi lebih konsisten, yang besar tidak konsisten. Nampak tak? Jadi siapa yang lebih konsisten? Raju. Jadi jawapannya ialah pencapaian. Okey, jawapannya pencapaian. Okey, pencapaian Raju. Okey, Raju lebih konsisten. Pencapaian Raju lebih konsisten kerana sisihan piawainya, piawainya kecil. Kerana sisihan piawainya lebih kecil. Itu je. Okey, settle. Okey, alright, settle. Okey, untuk yang terakhir pada hari ini, kita tengok ini. Okey, ini adalah standard pembelajaran yang kedua. Apa dia standard pembelajaran yang kedua? Iaitu tengok atas ni. Okey. Ni. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sukatan serakan. Dia bagi masalah pada kita dan kita selesaikan. Okey. Okey, tengok soalan ni. Soalan ni melibatkan apa? Okey, soalan ni. Okey, kejap ya. Okey, kalau kita lihat sini. Okey, pelajar. Okey, menyelesaikan masalah melibatkan sukatan serakan. Okey, dia bagi ni. Dia bagi kat sini. Okey, nampak sini? Jadual di bawah menunjukkan maklumat bagi jisim dua kumpulan. Okey, Allahu Akbar. Okey. Bagi dua kumpulan A, kumpulan B. Ada dua kumpulan murid, dua kumpulan lah. Bagi kumpulan A, bilangan murid dia 18. Okey, ni dia nak kira berat bagi setiap pelajar lah ni, setiap murid. Bagi kumpulan B 12. Okey, min 52. Okey, bagi kumpulan B 56. Varian bagi A 25. Bagi B 1.8. Okey, jadi soalan dia apa? Soalan dia nak apa? Setiap murid dalam kumpulan A dan B akan digabungkan. Tentukan sisi MPI bagi jisim kumpulan murid yang digabungkan. Macam mana buat? Pertama kena pasti masalah tu, menghitung jisim PIY. Okey, sekarang ni masalah dia menghitung jisim PIY bagi gabungan jisim dua kumpulan murid.
Jadi kita kena faham masalah sekarang ni, dia nak suruh kita kirakan, hitungkan sisian piawai bagi gabungan jisim dua kumpulan murid. Okey. Jadi macam ni cerita tu. Jadi pertama kita kena pasti min dia berapa. Okey, sebelum kita boleh campur. Okey, min dah beri, dah ada, kumpulan A dah ada min dia, kumpulan B pun dah ada min dia. Alright. Okey, kemudian varian pun dah ada. Okey. Sebab kita kena campur nanti. Sekarang ni kita kena campur dulu jumlah markah, jumlah jisim bagi kumpulan A dan jumlah jisim bagi kumpulan B. Sekarang ni jumlah jisim tak ada. Yang ada hanyalah purata je, min saja, purata jisim tu. Sebab kita nak campurkan. Okey, pertama apa strategi yang pertama, kalau tengok ayat ni, so dia suruh kita kena pasti dulu. Okey, summation X dan summation X kuasa 2. Kemudian hitung, kemudian gabunglah summation X ni. Okey, kita kena gabung summation X kumpulan A dan summation X kumpulan B. Kemudian gabungkan juga summation X kuasa 2 kumpulan A dan kumpulan B. Kena gabung. Okey. Jadi pertama kita kena kira lah. Okey, kita kena check. Okey, sekarang ni sisian piawai dah, varian dah ada, min dah ada. Okey, jadi apakah nilai yang dah ada ni yang boleh kita gunakan untuk dapatkan jumlah jisim keseluruhan. Sebab sekarang ni dia dah bagi min. Bolehlah, dah ada min. Bolehlah kita kira, bilangan murid dah ada, min dah ada, maka kita boleh kira jumlah jisim dengan menggunakan formula mana? Ni formula ni. Ni formula kan dah ada. Okey, nampak tak ni? Okey. Sekarang ni min dah ada 52, masukkan dalam formula ni. Kemudian yang tak ada apa? Summation X tak ada, tapi bilangan murid ada kan? Kita masuk 18. Jadi sekarang ni dengan adanya bilangan murid dan kita dah tahu min, maka kita boleh kira lah dia punya jumlah jisim keseluruhan. Okey, sama juga seperti kumpulan B pun sama. Dah ada nilai 56, 12, boleh dapat lah. Maka untuk kumpulan A, jumlah jisim bagi 18 pelajar adalah 936, bagi kumpulan B 672. Okey, nampak? Okey. Okey, kita buat satu-satu Okey, sekarang ni kita dah tahu ni. Okey, kita dah tahu jumlah jisim keseluruhan bagi kumpulan A dan kumpulan B. Okey, jadi kita campur dulu. Nampak? Kita bercampur 936 campur 672, kita dapat 1608. Okey, selesai untuk jumlah jisim keseluruhan bagi kumpulan A dan kumpulan B. Okey. Dan kita dah gabungkan. Sebab kita tak boleh gabung macam tu. Kita kena kira dulu dia punya jumlah jisim keseluruhan, campur dengan untuk kumpulan A, baru kita campur. Maknanya kita kena kira asing dulu jumlah keseluruhan, baru kita gabungkan dengan yang lain. Jadi tak boleh terus ambil je. Okey. Kemudian kita kira summation X kuasa 2 pula. Okey, macam ni. Adakah kita nak mana? Boleh. Mungkin ada yang tanya, cikgu, kenapa kita tak ambil nilai ni 936 ni di kuasa 2 kan, dan 672 ni kuasa 2, lepas tu campur lah. Tak boleh, kerana dia berbeza pelajar. Kita tak boleh ambil. Kita kena kira berasingan. Summation X kuasa 2 adalah lain. Okey. Sebab nanti dia bila campur, sebab 936 kuasa 2 dia berbeza, nanti dia akan dapat lain. Okey. Sebab dia itu 936 kali 936, dia tak sama. Kalau perasan dia takkan sama. Kenapa? Yang ini itu pasal kita kena faham ni. Kita kena faham. Okey, macam tadi ni sebab dia summation X kuasa 2. Bila summation X kuasa 2 bermaksud kita kena campur ni. Okey. Okey, N1 kan maknanya pelajar yang pertama kuasa 2. Nampak tak? Campur dengan N2 kuasa 2. N3 kuasa 3. Okey, N4 kuasa 4 dan begitulah seterusnya kuasa 2 ni. Bayangkan kalau kita terus ambil yang 936 kuasa 2, tak sama. Tengok, nampak tak? Yang ni campur. Okey. Yang ni kalau kita terus kuasa 2 yang ini, dia tidak lagi campur. Kalau kita ambil kuasa 2 ni, dia akan jadi gandaan yang lain. Okey, jadi tak boleh. Kita kena ambil asing. Kita kira-kira asing. Okey, kita kena kira asing. Tak boleh. Dia jawapannya mudah, jangan pening kepala, kira asing. Summation X kuasa 2 kira asing.
summation X kuasa 2 kira asing, summation X pun kira asing. Okay, jadi macam tu. Okay, dia tak boleh semua nak digabungkan macam tu semua dah. Tak boleh. Okay, kita pun kira summation X kuasa 2. Okay, macam mana dapat ni? Kita guna formula CCM PRY tadi. Kita guna formula variant. Sebab apa? Itu pasal kita pertama kena faham dulu apa data yang diberi dalam soalan tu. Okay, mana data yang ada, kita tak boleh cari lagi. Kita hanya akan bermain dengan formula. Mana pelajar kena tengok formula variant ni. Okay, tengok formula ni. Apa yang dalam formula ni yang kita boleh isi untuk kita dapatkan summation X kuasa 2. Jadi kita masuk nilai. Jadi dapatlah macam ni. Okay, kita dapat nilai. Dapat tak? Bila kita masuk, rupanya kita boleh dapat summation X kuasa 2 melalui formula yang ada. Kita pun kira-kira dapatlah summation X kuasa 2 bagi kumpulan A 48,717. Okay, summation X kuasa 2 bagi kumpulan A 48,717 dan summation X kuasa 2 bagi kumpulan B 37,653/6. Nampak? Okey, bila dah dapat nilai ini, barulah tadi kita dah gabung apa? Dah gabung jumlah markah bagi kita kira asing, kemudian baru kita campur. Sekarang ni barulah yang ini dengan yang ini kita campur dua. Okey. Nampak tak? Baru kita campur dua. Nampak tak atas ni? Maka kita akan dapatlah 86,000. Okey. Kemudian nak kira apa lagi? Untuk gabungan kita kena kira min balik. Sebab min dah ada tu. Sekarang ni summation tu dah ada. Summation jumlah keseluruhan summation X tu 1608. Barulah kita bagi. Barulah kita bagi 30. Nampak ni? 1608 bahagi 30. Dia dapatlah 53.6. Okey, nampak? Nilai-nilai yang ada tadi, yang 1608, 86,370.6 dan 53.6 ini, nilai-nilai ini tadi kita masuklah dalam formula CCM PRY. Maka kita akan dapatlah jawapan bagi CCM PRY. Okey, jadi ingat pertama kita kena kira asing dulu. Apa dia? Summation X. Okey, iaitu jumlah markah, jumlah min keseluruhan bagi kumpulan A dan B. Kemudian kira dulu asing jumlah summation X kuasa 2 bagi kumpulan A kumpulan B. Kemudian baru gabung. Kemudian baru kira min dan seterusnya kita kira CCM PRY. Okey. Jadi nilai sampai berapa? Ialah 2 ni. Saya tengok belah bawah ni. Dia kalau ditanya apakah kesimpulannya? Okey. Kesimpulannya mana ni? Okey, kesimpulannya apa? Nilai CCM PRY yang baru ialah 2.462. Okey pelajar. Okey. Kita jangan banyak-banyak cerita kan. Saya rasa saya terpaksa berhenti di sini. Okey, mungkin akan ada insya-Allah video-video yang akan datang untuk tentang pelajar. Jadi ini pun dah banyak saya rasa. Takut nanti pelajar boring. Okey. Jadi saya rasa kita berhenti di sini dan berjumpa di lain waktu dan hari yang lain untuk topik yang seterusnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju jaya dan mencuba setiap apa yang telah kita bincangkan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.